Syarikat berkaitan minyak dan gas Global Tech Formation Berhad semalam memeterai memorandum persefahaman dengan Sabah Oil and Gas Development Corporation Sdn Berhad dan Sisma Energy Sdn Berhad bagi kerjasama membangunkan fasiliti dan infrastruktur gas di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang. Menerusi MOU itu, JFB yang diketuai ahli perniagaan terkenal yang juga pemimpin masyarakat Cina Tan Sri Sigo akan membekalkan minyak dan gas ke Sogip selaku penerima manfaat utama dalam projek berkenaan. MOU itu ditandatangani pada majlis sambutan genap setahun Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya dengan disaksikan Ketua Menteri Yang Menteri Kewangan Negeri dan Pengerusi SOJDC Datuk Seri Haji Jinor di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah semalam. Menerusi MOU berkenaan, Sisma Energy bekerjasama dengan SOJDC untuk merangka Hala 7 pembangunan dan perincian kewangan projek terbabit. Sementara itu, JFB menerusi kerjasama dengan anak syarikatnya, No Energy Gas Limited, akan membekalkan minyak dan gas untuk projek berkenaan. Apabila dilaksanakan, projek itu akan menjadi kerjasama jangka panjang yang secara efektif akan mengkomersialkan pengeluaran coal bed methane dan menjana sumber pendapatan baru kepada kumpulan JFB. Sementara itu, Goh yang juga Presiden Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia dan Gabungan Persatuan Cina Sabah menyifatkan projek terbabit sebagai pembangunan jangka panjang. Katanya mengambil kira kekurangan bekalan tenaga di Sabah yang menghalang pembangunan ekonomi Sabah selama ini. Beliau kini berharap JFB dapat menyediakan CBM dan gas asli yang mencukupi kepada Sabah menerusi projek berimpak tinggi itu. Sementara itu, Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Wan Saiful Wan Jan, yakin kedudukan bersatu di Sabah semakin kukuh sejak awal penubuhannya di negeri ini. Malah beliau berkata jentera parti di setiap bahagian dan sayap di seluruh Sabah lebih bersemangat dalam usaha memenangkan parti pada pilihan raya akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada situasi politik semasa di peringkat pusat mempengaruhi politik di Sabah. Wan Saiful dalam pada itu menjelaskan bahawa suasana politik di negeri ini berbeza dan tidak sama dengan negeri lain di Semenanjung atau Sarawak. Mengulas lanjut, beliau berkata rakyat sudah letih dengan permainan politik oleh pemimpin-pemimpin politik itu sendiri. Sehubungan itu, beliau menasihatkan pemimpin politik kembali kepada usaha untuk membantu memperjuangkan kebajikan rakyat dan pembangunan ekonomi serta dasar kerajaan. Manakala pihak berkuasa agama negeri akan menetapkan prosedur operasi standard khusus bagi mengelak penularan COVID-19 jika penjarakan fizikal di masjid dan surau negeri ini dimansuhkan sejajar peralihan ke fasa endemik COVID-19 bermula Jumaat ini. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Harifin Muhammad Arif berkata, perincian mengenai SOP itu akan diputuskan pada mesyuarat khas yang dipengerusikan Mufti Kerajaan Negeri hari ini. Katanya mesyuarat itu disertai semua agensi agama Islam di Sabah, iaitu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sementara itu, Arifin berkata kerajaan akan terus memartabatkan usaha memudayakan Al-Quran dalam kalangan umat Islam khususnya saudara baharu. Pada majlis itu, seramai 60 saudara baharu berjaya khatam Al-Quran menerusi program belajar Al-Quran secara dalam talian sejak 6 bulan lalu. Beliau berkata kerajaan juga merancang untuk mewujudkan sebuah kolej Islam Sabah dan mungkin menarik taraf Sekolah Menengah Agama Tuan Puan Hajar Rahmah menjadi sebuah kolej. Seorang guru lelaki kerugian RM7,550 selepas terpedaya dengan tawaran pembelian duit shilling lama yang diiklankan melalui aplikasi media sosial Instagram Jumaat lalu. Dalam kejadian jam 1.28 tengah hari itu, mangsa berusia 36 tahun ketika berada di Pekan Menumbuk melayari aplikasi Instagram dan diberitahu hendak membeli duit shilling lama. Ketua Polis Daerah Beaufort Deputi Superintendent Yusuf Zakimat Yaakob berkata, mangsa kemudiannya berminat dan seterusnya berurusan dengan individu yang tidak dikenali itu menggunakan aplikasi WhatsApp. Jelasnya mangsa turut berurusan memindahkan wang berjumlah RM7,550 ke dalam 3 akaun individu yang berlainan. Mangsa menyadari ditipu apabila suspek meminta menyerahkan data perbankan akaun miliknya. Yusuf Zaki berkata mangsa kemudian membuat laporan berkenaan kejadian itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Beaufort semalam. Siasatan awal mendapati modus operandi suspek iaitu tipu tawaran pembelian duit shilling lama dalam aplikasi Instagram. Sehubungan itu katanya orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati dalam urusan jual beli apa jual barang supaya tidak mudah terpedaya dengan pelbagai muslihat licik penjenayah.
Seterusnya, Sabah kembali mencatat jangkitan COVID-19 secara sporadik yang tinggi dengan 64,22% daripada 313 kes yang dilaporkan pada hari ini berbanding hanya 57% semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, situasi itu menunjukkan risiko jangkitan COVID-19 dalam masyarakat juga semakin tinggi. Sementara itu, Masri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, jangkitan harian COVID-19 di Sabah kembali menunjukkan situasi peningkatan. Katanya 313 kes baru hari ini menunjukkan peningkatan sebanyak 62 kes daripada 251 kes yang dilaporkan semalam. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.